Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan tayyiba wa nas'aluka amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li mimma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama untuk meneruskan pengajian kita. Kita dapat bersama-sama untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan lepas kita ada cerita tajuk berkenaan dengan Saidina Umar melalui tarbiyah nabawiyah. Dan pada pagi ini kita sambung lagi kitab kita ni, iaitu Saidina Umar di medan jihad. Saidina Umar di medan jihad. Sejak menganut Islam, Umar radhiyallahu taala anhu berjuang secara damai di Mekah, menegakkan Islam serta mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan harta dan jiwa raga. Hal ini menjadikannya termasuk dalam senarai as-sabiqun al-awwalun, angkatan terdahulu dan terawal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Boleh rujuk suratul Hadid ayat 10 dan juga ayat yang ke-11. Begitu juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, fa walladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban ma adraka mudda ahadin wala nasifah au kama qala. Janganlah kalian memaki sahabatku, janganlah kalian memaki mereka, maka sesungguhnya demi Allah, Tuhan yang diriku berada dalam tangannya, kalau seseorang kalian daripada kalian menyumbang emas sebesar bukit Uhud, nescaya tidak dapat mencapai kelebihan secupak atau setengah cupak makanan yang disumbangkan oleh mereka. Ini kelebihan as-sabiqun al-awwalun yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebut oleh baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan seperti mana yang hamba selalu sebut, as-sabiqun al-awwalun ini iaitu golongan yang terawal yang memeluk agama Islam ketika mana berlakunya dakwah secara sirriyah selama 3 tahun. Setelah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam diwahyukan oleh Allah Taala kepada Nabi untuk sebarkan Islam, maka Nabi memulakan dakwah secara sirriyah, dakwah secara sembunyi selama 3 tahun. Yang mana 3 tahun ini
kita lihat dalam sirah Nabawiyah menyebut tidak sampai 40 orang. Tak sampai 40 orang daripada kalangan sahabat-sahabat Nabi yang memeluk agama Islam. Nak royaknya tak ramai. Dalam tempoh 40 tahun, dalam tempoh 3 tahun ini, tidak lebih daripada 40 orang. Dan mereka ini benar-benar mempercayai dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang bersebut sama-sama dah, mereka antara yang memeluk agama Islam. Yang pertama dalam golongan as-sabiqun al-awwalun ialah isteri baginda Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Ni orang yang pertama. As-sabiqun al-awwalun, orang panggil ranking yang pertama adalah isteri baginda Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Orang yang kedua iaitu anak angkat baginda Zaid bin Harithah. Orang yang ketiga adalah sepupu baginda Sayyidina Ali bin Abi Talib. Barulah orang yang keempat luar daripada keluarga Nabi iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. 4 orang. Maka selepas daripada 4 orang tadi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berdakwah. Jumpa orang ni, jumpa orang tu dalam keadaan sembunyi, dalam keadaan orang lain tak tahu. Maka di kalangan mereka yang memeluk agama Islam, antaranya Zubair bin Awam, Az-Zubair bin Awam, Abdul Rahman bin Auf, Uthman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talhah bin Ubaidillah. Itu di tangan, di peringkat yang kedua, di tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Lepas tu berkembang pula daripada 8 orang tadi, berkembang, masuklah Islam Bilal bin Rabah. Lepas tu Abu Ubaidah Al-Jarrah. Lepas tu Abu Salamah Arqam bin Abi Al-Arqam, dan juga beberapa sahabat yang lain. Dan nama-nama tersebut disebut dalam sirah Nabawiyah tak lebih daripada 40 orang. Nak royaknya puak-puak ni apabila selesainya tempoh dakwah secara sirriyah, mereka memasuki fasa yang kedua, iaitu dakwah secara jahriyah. Demon inilah yang mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang jaga Nabi, yang backup Nabi, yang sanggup orang panggil berkorban untuk Nabi, sanggup korbankan nyawa, korbankan segala-gala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan lepas pada tu kehorama. Sebab itulah Nabi kata sahabat-sahabat yang kedua ni, sebagaimana hadis yang kita sebut tadi, walaupun dia menyumbang emas sebesar bukit Uhud sekalipun, tidak dapat menandingi secupak ataupun setengah cupak makanan yang disumbangkan oleh pok-pok ni, iaitu as-sabiqun al-awwalun. Jadi golongan as-sabiqun al-awwalun ini termasuklah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Golongan yang tidak ada, orang panggil tidak dapat ditandingi iman mereka, tidak dapat menandingi kekuatan mereka. Mereka betul-betul beriman kepada Allah, tidak sanggup untuk ditukar ganti dengan pelbagai tawaran yang diberikan kepada mereka. Kita dengar cerita Bilal bin Rabah, kita dengar cerita Khabbab ibnul Arad, sanggup pertahankan Nabi walaupun belakang dia ni penuh dengan kesan daripada cemeti. Khabbab bin ibnul Arad ni, puak-puak kafir ni tawa macam-macam ke dia, tetapi dia tetap beriman kepada Nabi, tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak sanggup untuk
keluar daripada agama Islam, walaupun di belakang dia ni penuh dengan kesan cemeti. Sampai dalam satu tahap disebut dalam kitab Riyadus Salihin. Kita buka Riyadus Salihin, tak silap ambo dalam babu al-istiqamah. Babu al-istiqamah ada cerita berkenaan dengan Khabbab ibnul Arad. Dalam pada suatu hari Khabbab ini mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa tu Nabi sedang berehat di tepi Kaabah. Khabbab mari jumpa dengan Nabi. Dia tanya Nabi, kenapa kamu tidak berdoa kepada Allah? Kenapa kamu tidak memohon pertolongan daripada Allah? Sebab pokok kami ni orang panggil tidak berdaya dah untuk berhadapan dengan kafir Quraisy, berhadapan dengan ujian daripada pokok ni. Kenapa kamu tidak berdoa kepada Allah? Kamu tidak memohon pertolongan daripada Allah? Ni cerita Khabbab. Dia merintih, dia mari jumpa dengan Nabi tu dalam keadaan dia sangat-sangat letih kerana badan dia, kerana tubuh dia dengan kesan seksaan daripada musyrikin Mekah. Bukannya mari letih, tubik peluh, tidak ada kesan gapo-gapo di tubuh dia, habis pitih 2-3 jam mari mengadu dah, tidak. Tapi kesan di tubuh dia tu sangat-sangat teruk. Orang kata letih sungguhlah. Bukannya letih supaya kita hari ni. Letih kita hari ni petih ke agama ni tak boleh sama dengan sahabat-sahabat Nabi dulu. Sanggup korbankan nyawa, sanggup korbankan tenaga dan segala-gala. Patutlah bagi kita mari jumpa dengan Nabi, tanya Nabi, kenapa tidak berdoa kepada Allah? Kenapa tidak memohon pertolongan daripada Allah? Patut dengan dia. Nabi kata, qad kana man qablakum. Khabbab, aku nak oyak kepadamu. Orang dulu, sahabat-sahabat dulu, pengikut-pengikut Nabi yang terdahulu, ada di kalangan mereka yang ditangkap dan ditanam ke dalam tanah dan dibelah sehingga terbelah dua. Orang dulu daripada Mung, mereka mempertahankan agama mereka. Sampai satu tahap mereka ditangkap dan ditanam ke dalam tanah separuh tubuh mereka dan mereka dibelah sehingga terbelah dua. Ada di kalangan mereka yang digergaji sehingga luruh daging-daging yang ada di tubuh mereka, sehingga mana tidak ada kekal, pun hanya tulis semata-mata. Tetapi mereka tidak mengadu kepada Nabi mereka. Mereka tidak mengadu kepada Allah Ta'ala. Mereka tetap sabar, mereka tetap istiqamah, sehinggalah Allah Ta'ala memberikan pertolongan dan kemenangan kepada mereka. Walakinnakum tasta'jilun. Nabi kata, mu ni Khabbab, orang yang isti'jal. Walakinnakum tasta'jilun. Mu ni Khabbab, orang yang isti'jal. Setara Khabbab, Nabi kata isti'jal. Dengan badan dia penuh dengan kesan, penuh dengan segala-gala, Nabi masih lagi kata isti'jal. Lepas tu kita apatah lagi lah nak ayatnya, as-sabiqunal awwalun, itulah ujian mereka, itulah dugaan mereka. Mereka tetap istiqamah, mereka tetap sabar, mereka tetap sabat di atas perjuangan Islam, menyebabkan Allah Ta'ala memberikan ganjaran dan juga balasan yang besar kepada mereka. Umar radhiyallahu ta'ala anhu termasuk dalam kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang mendapat kelebihan sahabat terawal dan ahli Badar, mereka yang menyertai peperangan Badar, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi.
bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Wahai ahli Badar, beramallah apa sahaja yang kamu mahu, buatlah gapo pun kamu nak buat, sesungguhnya aku telah ampunkan kepada kalian. Ni kelebihan Saidina Umar yang kedua, iaitu diberi gelaran sebagai ahli Badar. Ahli Badar ni mereka dan juga sahabat-sahabat yang menyertai peperangan Badar, 313 orang. Pok-pok ni i'malu ma syi'tum, buatlah gapo mu nak buat, faqad ghafartu lakum, maka Allah Ta'ala akan ampunkan kamu. Lesen besar. Ahli Badar ni lesen besar. Allah Ta'ala jamin dia pokok ni atas dunia lagi. I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, buatlah gapo pun mu nak buat, maka aku akan ampunkan kamu. Kenapa nak Allah Ta'ala sebut lagu tu? Kerana berlakunya satu peristiwa ketika mana berlakunya Fathu Makkah. Amba sebut pada bulan lepas berkenaan dengan perjanjian Al-Hudaibiyah. Disebabkan perjanjian Hudaibiyah ini berlakunya Fathu Makkah, berlakunya pembukaan kota Mekah. Maka dalam proses Nabi nak pergi serang kota Mekah, nak pergi buka kota Mekah, tiba-tiba ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib ni ahli Badar. Hatib ni ahli Badar. Dia menyertai peperangan Badar. Ketika mana Nabi sedang berbincang untuk pergi serang kota Mekah, perbincangan sulit. Orang lain tak tahu. Bahkan lagi musyrikin Mekah pun tak tahu. Tiba-tiba Hatib bin Abi Balta'ah telah menulis surat. Satu surat untuk diberikan kepada musyrikin Mekah yang berada di Mekah. Dalam surat tu Hatib nak royak bahawasanya Nabi nak pergi serang kota Mekah. Hatib tulis surat. Dia bagi surat tersebut kepada seorang perempuan. Orang Tina tu, dia ambil surat, dia letak di sanggu dia, letak di rambut dia. Maka Tina tadi bawa lah surat tadi, nak bagi kepada musyrikin Mekah. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala royak kepada Nabi. Royak kepada Nabi, perempuan ni dia tulis surat, dia bawa surat untuk diberikan kepada musyrikin Mekah. Maka Nabi arahkan dua orang sahabat Nabi, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib dan juga Miqdad. Nabi royak, wahai Sayyidina Ali dan juga Miqdad, mugi ambak perempuan tadi hok bawa surat tadi. Miqdad dengan Ali ambaklah perempuan tadi. Maka dia Tina tadi. Bila Sayyidina Ali tanya, mana surat yang kamu bawa? Perempuan tadi kata, aku tak bawa surat, aku tak bawa ke satu pun, tak ada dengan aku. Maka Sayyidina Ali pun cek, tak jumpa cari. Sayyidina Ali kata, mana surat tadi? Mustahil Nabi kecek belawak. Mustahil Nabi ni kecek nipu. Kalau Nabi kata ada surat, adalah surat tu. Maka Tina ni tak mengaku. Akhir sekali Sayyidina Ali kata, kalau mu tak mengaku, aku akan telanjangkan kamu. Aku akan buat pakaianmu. Akhir sekali Tina tadi dia ambil surat yang berada di sanggu dia, dia bagi kepada Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali bawa surat tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Nabi pun baca tabing nama daripada Hatib bin Abi Balta'ah.
Nabi baca. Nabi pun panggil Hatib. Nabi tanya, apakah yang menyebabkan engkau menulis surat ni? Wahai Hatib, bapa mu buat lagu ni? Nabi tanya Hatib, bapa mu buat lagu ni? Maka Hatib pun menjawab, wahai Rasulullah, demi sesungguhnya aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Rasul, aku tidak berubah dan aku tidak pula menyeleweng. Aku tulis surat ni, aku nak royak kamu mula-mula, aku tetap dalam agama Islam. Aku tidak murtad. Aku sayang kepada Allah, aku sayang kepada Rasul. Akan tetapi, aku sebatang kara kerana tidak ada sanak saudara dan tidak ada keluarga di kalangan kaum muslimin, padahal aku mempunyai anak dan juga keluarga. Hal ini kulakukan agar mereka itu menghormati dan menghargai keluargaku. Dia tulis surat ni sebab dia nak balas budi lah. Nak balas budi, maknanya orang puak-puak musyrikin Mekah ni buat dia ni sebagai keluarga dia. Walaupun dia tidak kafir, walaupun dia tidak Quraisy, tetapi puak-puak kafir Quraisy ni anggap dia sebagai keluarga dia. Anggap dia sebagai keluarga dia, anggap dia ni sebagai anak beranak dia, maka dia tidak tergamuk, tak royak ke satu ke demon ni. Jadi sebab itulah dia tulis surat. Mendengar keterangan itu, Sayyidina Umar dengar Hatib bin Abi Balta'ah royak lagu tu, maka Umar kata, wahai Rasulullah, biarkan aku potong lehernya. Umar kata, wahai Rasulullah, muwi kepada akulah, kerak tekuk dia ni, kerana sesungguhnya dia telah munafik. Sayyidina Umar munafik dah ni, bocor rahsia ni, bocor rahsia jemaah ni, satu kesalahan yang besar. Bocor pula, bocor kepada musuh, bukan benda yang kecil, benda yang besar. Sebab tu Sayyidina Umar kata, wahai Rasulullah, mu bagi kepada aku, biar aku kerak tekuk dia, kerana dia telah munafik. Kerana dia telah munafik. Maka dan baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, innahu qad syahida badran wa ma yudrika ya Umar la'alla Allah qad ittala'a ala ahli badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Umar, mu kena ingat Hatib bin Abi Balta'ah ni dia salah seorang daripada ahli Badar. Maka bukankah engkau tahu bahawasanya Allah Ta'ala telah membiarkan, telah memberikan penghormatan kepada orang-orang yang turut serta dalam peperangan Badar. Mu tak ingat ke Allah Ta'ala bagi kehormatan, bagi kelebihan kepada orang-orang yang terlibat dengan peperangan Badar ni? Gapo Allah Ta'ala kata, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Buatlah gapo mu nak buat, Allah Ta'ala ampunkan kamu. Maka Hatib bin Abi Balta'ah dia telah bertaubat kepada Allah Ta'ala, dan tidak ada apa-apa tindakan yang dilakukan kepada Hatib, kerana Hatib ni ahli Badar. Nak oyaknya kelebihan ahli Badar yang ada kepada Sayyidina Umar dan juga sahabat-sahabat yang lain menyebabkan kelebihan ini sangat-sangat besar, sangat-sangat beruntung yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Dia benda-benda lagu tu sudah tidak ada pada kita. Kita orang awal ni kita umat Nabi Muhammad ni, kita bukannya as-sabiqun al-awwalun, kita bukannya ahli Badar. Belum tentu lagi Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga. Sebab itulah kita hidup atas dunia ni, kita kena buat perkara-perkara baik, kena buat amalan-amalan soleh,
supaya Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga. Jaminan daripada Allah bahawa semua dosa mereka diampunkan disebabkan oleh pengorbanan yang besar dan keikhlasan yang membuktikan keimanan mereka seteguh-teguhnya. Begitu juga dengan kesediaan mereka untuk menghadapi cabaran yang menentukan hidup dan juga mati mereka bersama Islam yang diperjuangkan. Umar sentiasa bersama Rasulullah dalam semua medan peperangan. Semua perang Saidina Umar ada. Saidina Umar turut serta dalam semua peperangan, menjadi ahli mesyuarat yang kanan dan melaksanakan tugas paling sukar dan mencabar. Hal ini menunjukkan kepercayaan Rasulullah kepadanya disebabkan oleh keikhlasan, kebolehan dan ketajaman fikiran bagi merancang dan melaksanakan tugas jihad secara damai dan juga berperang. Ini kelebihan yang ada kepada Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kelebihan-kelebihan ini menyebabkan Saidina Umar ini menjadi orang yang sangat penting, menjadi orang yang sangat hebat di sisi baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga di sisi Saidina Umar. Tajuk kita yang baru, Saidina Umar bersama Saidina Abu Bakar. Saidina Umar ni dia sentiasa bersama-sama dengan Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dia sentiasa backup, dia sentiasa pertahankan Saidina Abu Bakar, dia sentiasa menguatkan Saidina Abu Bakar, termasuklah pelantikan Saidina Umar menjadi khalifah yang pertama selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cedek Saidina Umar sebagai khalifah yang pertama ni siapa? Saidina Umar. Hak lain cedek Saidina Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama siapa? Iaitu Saidina Umar. Dia tidak latih diri dia. Saidina Umar ni dia tidak latih diri dia. Sahabat-sahabat yang lain tidak latih diri dia. Hatta Saidina Abu Bakar sendiri pun dia tidak calonkan diri dia. Tapi benda yang berlaku pada hari ini, latih diri sendiri. Nak latih gapo-gapo, dia calon diri dia. Ataupun dia royak ke orang lain supaya orang lain latih dia. Ni benda-benda yang menyalahi sunnah, menyalahi apa yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin. Saidina Abu Bakar dilantik oleh Saidina Umar dan dipersetujui oleh semua sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia semua sahabat-sahabat Nabi, termasuklah penduduk-penduduk Mekah, penduduk-penduduk Madinah pada masa itu telah berbai'ah kepada Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam masa yang sama, Saidina Umar jugalah kalau ada gapo-gapo tak puas hati, sahabat-sahabat pergi jumpa dengan dia. Sahabat-sahabat pergi jumpa dengan dia, nak jumpa dengan Saidina Abu Bakar ni takut. Maka wakil dia siapa? Iaitu Saidina Umar. Ada gapo-gapo tak puas hati kepada Saidina Abu Bakar, maka Saidina Umar lah orang yang akan jumpa dengan Saidina Abu Bakar, royak. Kenapa buat lagu ni? Kenapa buat lagu ni? Disebut dalam kitab ni antaranya tidak meneruskan pergerakan tentera Usamah bin Zaid yang ditugaskan oleh Rasulullah supaya memerangi tentera Rom disebabkan negara sedang menghadapi bahaya pemberontakan golongan murtad. Namun begitu, Abu Bakar terus bertegas dan menolak cadangan itu kerana perlu menunjukkan kekuatan kepada golongan murtad dengan meneruskan langkah tersebut. Cerita dia nya saat-saat, bukan saat lah, orang panggil di akhir-akhir kehidupan Nabi, sebelum Nabi nazak lagi, Nabi minta Usamah bin Zaid
hantar satu pasukan perang untuk pergi lawan tentera-tentera Rom. Maka Usamah bin Zaid ni gida dalam perjalanan tu, tiba-tiba dia mendengar Nabi sedang nazak. Dia dengar Nabi sedang nazak, maka dia telah berhenti di satu tempat. Tidak pergi lagi. Bila dengar Nabi sakit, dia tak tergamuk nak pergi perang. Dia berhenti di satu tempat untuk mendengar khabar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba bila Nabi ni wafat, naiknya Sayyidina Abu Bakar. Tiba-tiba Abu Bakar kata, "Wahai Zaid, kamu kena teruskan perjalanan kamu untuk pergi dengan tentera-tentera Rom." Masa itunya Abu Bakar sedang berhadapan dengan golongan riddah, dengan golongan murtad. Berapa ramai? 40,000 orang. Bukan 4,000 orang, bukan 14,000 orang, 40,000 tentera-tentera Musailamatul Kazzab, yang mana mereka ini bersedia untuk lawan Sayyidina Abu Bakar. Maka dalam suasana lagu tu Omar mari jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. "Wahai Abu Bakar, mu panggillah balik tentera Usamah ni supaya dia dapat tolong kita, dia dapat bantu kita untuk lawan Musailamatul Kazzab." Tapi Abu Bakar kata, tak perlu. Tak perlu. Ini adalah arahan daripada Nabi dulu. Ketika mana Nabi hidup, maka walaupun Nabi mati, arahan itu tetap berjalan. Maka Abu Bakar minta juga Usamah untuk pergi lawan tentera-tentera Rom. Sebab apa? Sebab dia politik. Walaupun ramanya nak lawan Sayyidina Abu Bakar dalam peperangan Riddah, tapi orang akan nampak tentera Islam ni hebat. Tentera Islam ni kuat, tidak terancam dengan golongan murtad. Tetap juga Usamah bin Zaid menuju untuk berhadapan dengan tentera-tentera Rom. Dan akhir sekali, orang panggil teknik ataupun strategi yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar telah berjaya, menyebabkan golongan ini takut dan juga gerung. Tapi berlawan juga. Kalau kita baca dalam sirah, peperangan Musailamatul Kazzab ini sangat-sangat getih, sangat-sangat orang panggil menguji kekuatan orang Islam. Sampai satu tahap Khalid bin Al-Walid terpaksa berundur. Khalid bin Al-Walid ni kita kenal lah, dia ni orang yang hebat. Tapi menghadapi tentera Musailamah ni, dia terpaksa berundur, terpaksa ganti orang lain untuk lawan, untuk meneruskan peperangan dengan Musailamatul Kazzab. Begitu juga Sayyidina Umar mari jumpa dengan Khalifah Abu Bakar apabila timbul keraguan bagi memerangi golongan yang menafikan wajibnya zakat. Abu Bakar kata, "Umar, mungkin satu perkampungan ni mu kena memerangi golongan ni, kerana golongan ni dia tak sih bayar zakat. Mu kena pergi jumpa, mu kena pergi perang dengan popok dia." Maka Sayyidina Abu Bakar pergi. Sayyidina Abu Bakar pergi, dia tengok demo-demo ni duk semaya. Hak tak bayar zakat tu tak bayar zakat lah. Dia tengok demo ni duk semaya. Bila duduk semaya, tak jadi nak perang lah, tak jadi nak bunuh. Dia pun balik semula, jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Dia kata, "Wahai Abu Bakar, bagaimana aku nak perangi mereka sedangkan mereka ini mendirikan solat? Mereka ni semaya. Bagaimana aku nak bunuh mereka? Bagaimana aku nak perangi mereka?" Maka Sayyidina Abu Bakar kata, walaupun mereka semaya, tetapi zakat ini salah satu daripada rukun Islam. Salah satu daripada rukun Islam. Maka mana-mana orang yang tidak melaksanakan rukun Islam, maka dia telah kafir, dia telah murtad. Bila Abu Bakar royak lagu tu, barulah Sayyidina Umar ni cerita, betul Abu Bakar royak ni betul.
Dia duk semaya di Mekah tapi tak bayar zakat, maka dia tetap murtad. Dia tetap keluar daripada agama dia. Ni antara orang panggil teguran-teguran ataupun pertanyaan yang ditanya oleh Saidina Umar melalui sahabat-sahabat lain. Tak puas hati gapo dia nak tanya gapo-gapo, dia tanya Saidina Umar. Kerana Saidina Umar ni baik dengan Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tetapi kehebatan yang ada kepada Saidina Umar ni, setiap kali jawapan yang keluar daripada mulut Saidina Abu Bakar, dia terima. Dia terima. Dia tidak takwil, dia tidak letak, dia terima, dia patuh, dia taat dan dia dengar arahan tersebut. Termasuklah di awal-awal dulu ketika mana Rasulullah ni wafat. Bila Nabi ni wafat, Saidina Umar dia marah. Mana-mana hok kata Muhammad ni mati, aku akan kerak tekuk dia. Dia marah. Dia kata Nabi Muhammad ni tak mati. Nabi Muhammad ni serupa dengan Nabi Isa. Allah Ta'ala angkat dia ke langit, maka sampai satu masa Allah Ta'ala akan turun ke Rasulullah. Rasulullah tak mati. Mari Saidina Abu Bakar bagi ucapan menyebabkan Saidina Umar ni boleh terima. Marah Saidina Umar bila Abu Bakar ni baca ayat Quran, qad khalat min qablihimur rasul, sampai ke akhir, man mata Muhammadan faqad mata. Siapa-siapa yang menyembah Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad ni mati. Faman, siapa-siapa yang menyembah Allah Ta'ala, fa huwa hayyul la yamut, maka Allah Ta'ala tidak akan mati, Allah Ta'ala akan hidup selama-lama. Abu Bakar pun baca ayat Al-Quran menyebabkan Saidina Umar hok panah, hok backing, dia dapat terima, dia dapat iqna', dia dapat patuh dan juga taat kepada apa yang disebut oleh Saidina Abu Bakar. Sebab tu akhir sekali amun nak royaknya, marah sara mana pun kita, backing sara mana pun kita kena marah dan juga backing kerana Allah. Marah kita kepada seseorang kerana Allah. Bapa mu marah ke dia? Sebab dia ni tak rajin semaya. Bapa mu marah ke dia? Sebab dia ni tak pernah bayar zakat. Bapa mu marah ke dia? Sebab dia ada wak nganyi ke Islam. Bapa mu marah ke dia? Sebab dia menghina Islam. Maka marah kamu tu Allah Ta'ala boleh pahala. Tapi bapa mu marah ke dia? Sebab dia kaya pada aku. Tak boleh lah. Bapa mu marah ke dia? Sebab dia ni handsome daripada aku. Tak betul lah tu. Tapi kalau kita marah kerana Allah, marah kerana dia wak nganyi kepada agama Islam, dia mempermainkan agama, supaya sehari dua ni lah ngapa Quran 15 juzuk. Dia buat lawak, seorang perempuan, dia buat lawak di satu kelab komedi. Dia kata nama saya ni sikit-sikit, saya ni ngapa Quran 15 juzuk. Dia pecah tudung, dia pecah baju, dia pecah kain, dia deduhkan aurat. Nak royak dia ni bisa. Nak royak dia ni bisa. Ngapa Quran tapi tak pakai tudung, tak pakai baju, tak pakai kain. Asalnya dia royak dia pakai tudung, pakai baju, menutup aurat. Bila dia kata dia ngapa Quran 15 juzuk, dia pecah tudung dia, dia pecah baju dia pecah kain dia, tinggal skirt saja. Orang lagu ni kita kena marah. Sebab dia menghina Islam, dia mempermainkan agama, maka kita kena marah. Alhamdulillah. Orang panggil polehnya, badai-badai berwajibnya, igat pasangan ni, dia tutup kelab komedi tadi, dia minta kena bayar 40,000 untuk dijamin. Ikat jamin sebanyak 40,000. Ajar sikit. Sebab apa? Sebab nak nganyi kau Islam,
duk nganyi ko orang Islam, duk nganyi ko agama dia tu Islam. Ni benda-benda akhir zaman yang berlaku dalam negara kita, tak berlaku dalam negeri kita, tapi berlaku di tempat-tempat lain, di negeri-negeri lain dalam negara kita. Maka sebab itulah orang sebagaimana Saidina Umar ni kena ada sama. Kena ada sama. Orang hak backing, orang hak marah, orang hak mempertahankan agama ni kena ada sama, supaya orang tak boleh buat nganyi ke Islam, supaya orang tak boleh nak memburuk-burukkan Islam. Rasa cukup setakat tu dulu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita untuk kita sambung balik pengajian kitab kita ni. InsyaAllah bulan depan kita masuk bahagian yang kedua, pelantikan Saidina Umar sebagai khalifah yang kedua, pesanan Saidina Abu Bakar kepada Saidina Umar, insya-Allah. Aqulu qali hadza wa sazima li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.